Surah Al-Fajr ini adalah surah yang nak beritahu kepada kita betapa teruknya harta dunia ini. Kalau sekiranya manusia hanya cinta pada harta dunia, tidak dihubung kaitkan dengan akhirat, betapa teruk. Memang munuh sungguh harta dunia. Rata-rata manusia yang masuk neraka tu dipunuhkan oleh dunia. Bukan dunia munuh dia, syaitan guna dunia untuk munuh manusia. Yang bisik kat syaitan, yang usik kat syaitan, tak ada hasil untuk agama Allah Ta'ala. Tak ada semayang, tak ada baca Quran, tak ada berlaku. Ya dah tu saja dunia punya pukulan. Manusia tak boleh tipu sebab Allah akan beritahu ni. Cuma di sini Allah Ta'ala maha mengasihani kepada kita semua. Dia memang tahu pun dunia ni perkara-perkara yang sangat diminati oleh manusia. Sebab dia beranak-beranak tengok dunia lalu. Beranak tu kau besar kau nampak dunia. Dulu tengok saja reti-reti haji ni main je. Lepas tu kau banyak benda yang main. Banyak. Allah tahu. Jadi Allah Ta'ala ada ke Quran ini nak suruh manusia pandai guna dunia. Allah ada ke Quran, iaitu selama mana kita duduk atas dunia, kita boleh duduk seperti mana kapal terpaksa guna air untuk belayar. Nah, tu ada kapal jalan ke atas larat. Ya tayar tak ada. Mana ada kapal jenis tak ada tayar ni, dia dalam air ya. Maknanya dunia dengan kita ni seperti kapal dengan laut gitu lah. Ya, tak boleh nak buat dia kerana kita kena guna dia. Tapi jangan dia masuk dalam kapal. Kena pandai-pandai. Jangan air tu masuk dalam kapal. Kalau masuk dalam kapal, jadi tak pergi ke mana, pakai duduk dalam tu juga. Jadi Allah ajar kita dalam surah ni, jadikan dunia seperti lautan, jangan jadikan dunia masuk dalam kapal. Bukan dia kita. Tapi kita kena guna dia sebab kita nak pergi satu tempat lain di sebelah sana tu syurga. Nak berjalan dalam laut ni, dia luah ni sampai ke sebelah sana kat syurga lah. Jadi kalau duduk masuk air tengah jalan gini kat tegelan, tak pergi sampai ke mana. Mudah-mudah Allah tak beritahu. Jadi mula-mula Allah beritahu cara menyelamat daripada dunia. Cara menyelamat. Dan Tuhan bagi tahu cara menyelamat pula hak paling mudah sekali. Berdoa. Cara menyelamat manusia ni paling mudah sekali doa lah. Doa ni paling mudah sekali, tidak tebuk dengan lidah pun, dalam hati pun dia kata doa dah. Semua. Ustaz, kalau kita doa dalam hati boleh tak? Betul boleh tak? Tak boleh. Dalam hati itu, sebab hati itu sebab amal juga. Takwa dalam hati, sabar dalam hati, tu hari pahala aku tu. Tak ada buat apa tu. Duduk dalam hati belaka, iman dalam hati, hasad deki dalam hati, hak tu dosa. Suka buruk dalam hati, dosa. Hidup beripun dalam dosa, pada pahala dah. Maka doa dalam hati pun ada. Mudahnya Allah Ta'ala. Jadi sini Allah beritahu bab dulu sebagai perawat untuk kita duduk atas dunia. Lepas tu barulah Allah beritahu dunia ni bahaya. Dia beritahu rawatan dulu. Ini hebatnya Allah Ta'ala. Sini Allah Ta'ala beritahu waktu-waktu yang makbul doa dalam setahun. Waktu-waktu yang paling makbul doa dalam setahun. Kalau satu orang tu ya Allah akan bagi taufik dia berdoa dan makbul, Allah bagi taufik dia doa pada waktu ni. Kalau tidak miss. Macam 10 akhir contohnya. Ini waktu kita nak baca ni. Waktu dalam Quran memang sebut pun, tapi kita yang miss semua. Tak boleh kata salah waktu, salah kita. Allah kata dalam setahun ni ada 3 waktu. Kalau miss waktu ni, mana miss lah kamu. Oleh kata gunalah kesempatan waktu-waktu ini untuk berdoa, sebab waktu ni doa makbul. Mintalah untuk dunia akhirat, dua-dua sekali. Orang yang miss dalam waktu-waktu ini, mana orang itu orang yang tidak baik, orang yang kandas. Sedangkan perkara yang Allah beritahu jelas-jelas. Kita tidak biasalah menangkap ikan. Tapi kalau orang biasa menangkap ikan kak, dia nak tekong bagai tengok-tengok dalam laut ni, biasa-biasa. Ni ikan apa dalam ni? Ikan layar. Oh ni gigi. Sebab dia tengok dengan kaedah dia. Kalau tak tahu ikan apa ada dalam tu, masukkan buka, letih free, abang kata tak boleh. Sekali tubik daripada darat ni 10,000 modal.
nak bayar awak lagi, nak bayar minyak lagi, rumah peralatan lagi, masa guna lagi. Tiba-tiba letak buka dalam laut, akak-akak satu benda pun tidak boleh. Letih boleh lah, rugi pun boleh juga. Sebab duk menangkap ikan pada tempat tak ada ikan. Hijau juga panggil, awak balik dah, mana ikan? Tak ada. Orang lain buka boleh tu, kita tak nak. Allah beritahu pada manusia, wahai manusia, kalau nak menggak ikan, nak tahu tempat ada banyak ikan ni, sini. Rekah padat. Muka ni boleh pergi selalu. Hak ni letih saja. Jadi dalam setahun ni Allah beritahu waktu-waktu yang makbul doa. Jangan biarkan dia miss. Gunalah kesempatan waktu ini untuk kamu hubung dengan Allah Ta'ala. Lepas tu apabila hak ni tidak miss, hak lain pun alhamdulillah akan jadi baik. Untuk berdoa. Pertama, wal fajri, demi waktu pagi hari raya haji. Dan kita duk sibuk kalau benda lain juga. Nah, raya tak agak habis-habis lagi. Mana beli baju orang baru tu, okey, sunnah. Tapi jangan jadi punah. Yang kita nak baru ialah kita dengan Allah Ta'ala. Baru bertaubat, baru bersih daripada dosa. Jadi wal fajri, demi waktu fajar, waktu hari raya haji, makbul sangatlah doa. Siapa-siapa yang berdoa, Allah tidak tolong. Setahun sekali saja. Syaitan pun bisik lah waktu. Setahun sekali saja raya ni, dengan mercunya, dengan mengapinya, pakai bazir saja. Setiap duit yang kita belanja untuk benda tu memang kita kena tanggung rasa. Orang yang ada buat syaitan saja buat kerjaan bazir gini. Orang yang mana jauh daripada syaitan, dia tidak akan buat. Masyarakat kita, waktu ni lah waktu makbul doa. Kenapa kamu telah habiskan masa setahun hanya satu malam ni, satu hari ni saja ada kelebihan. Hari lain banyak, tapi syaitan bisik-bisikkan. Masyarakat kita ni kita kena belajar dan usahakan wal fajri ni biar ada. Ini waktu dalam setahun sah. Walayalin ashrin, dan malam-malam 10 Ramadan. Dan sia-sia 10 hari awal Zulhijjah. Ulama dalam perkara ni dua pendapat. Malam ni malam Zulhijjah ke malam Ramadan? Ulama setengah tengok tak saya kata kalau bahagian malam Ramadan. Kalau bahagian sia-sia 10 awal Zulhijjah. Walau bagaimanapun inilah waktu-waktu dia. Jadi kita ni 20 malam kan. Tak, dah boleh buat kerjaan. Orang pergi Mekah memang dia buat kerjaan dah. Orang tidak pergi Mekah pun ambillah kesempatan 10 awal Zulhijjah itu, daripada hari pertama sampai kepada hari raya haji, kena penuhi dengan amal-amal. Paling kemuncak amal pasal raya haji sesembelih korban binatang. Ni pada bulan haji, oi, mana orang nak korban? Apa dia tanya hari itu kami tak ada dah. Kalau tanya setahun sebelum tu, kalau nak amal korban, lo ni kena tahu dah. Kita nak amal tu. Ni hari tu, tu kami kata tak ada lah kami kita. Jangan jadi gitu. Apabila Allah sudah beritahu, siap tahun ada sekali saja korban ni kak. Kalau kamu nak buat, kamu buat siap tahun 360 hari tu ada kan waktu untuk buat amalan sekali tu. Ni hari tu baru nak cari. Nampak sangat tidak menghargai setahun sekali Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi 10 awal Zulhijjah dan 10 akhir Ramadan. Dia masa ni beli baju raya. Dah ke baju raya belum ni boleh beli. Memang sunat beli baju raya, sunat tukar baju setiap tahun hari raya. Tapi janganlah dengan sebab dia benda-benda penting bagi kita ni terlepas. Jadi walayalin ashrin, demi 10 malam akhir Ramadan, doa dia tidak akan ditolak, makbul mana kita. Lebih-lebih lagi dalam 10 Ramadan ni, malam 27. Jumhur ulama mengatakan malam Lailatul Qadar malam 27 setiap tahun. Dan negara-negara Arab, negara Pakistan, malam ni tak tidur buat dia. Bukan main mengapi, duduk dalam masjid. Bukan tengok TV, dalam masjid. Kita pergi satu tempat bulan Ramadan gini di Bombay. Allahu Akbar. Kita duduk dalam masjid lah. Rombongan kita duduk dalam masjid. Malam tu kita tak boleh tidur, penuh masjid, lebih pada hari Jumaat.
Orang muda macam-macam lah mari. Zikir semaya, lepas semaya lebih banyak pada tarawih lagi. Semaya, zikir, doa, teriak, macam-macam. Sebab mereka kata yang paling sahih Lailatul Qadar adalah malam 27. Seandainya kalau manusia terlepas ni, rugi besar lah dia. Kerana malam ni kalau buat ibadat, boleh nilai dia 83 tahun 4 bulan. Yang mana manusia umur dia pun tidak sampai kadang-kadang 80 tahun. Jadi setahun sekali dah bagi. Malam ni. Jadi sempurna malam ni kita pakai berjaga buat amal, insya-Allah. Baca Quran, sembahyang, hak mana kita boleh buat lah. Hak tinggi sekali sembahyang lah. Lepas tu tak boleh sembahyang, baca Quran. Lepas tak boleh Quran, berzikir. Tak boleh baca Quran, berzikir. Tidak berzikir, duduk senyap saja. Fikir di kita, warna gini mu aku ni tak malam lakon. Fikir gitu, warna gini mu aku ni dengan Tuhan. Sehingga sembahyang pun tak boleh buat, zikir pun tak boleh buat, baca Quran pun tak boleh buat. Nak jadi manusia apa ni aku malam ni? Bagus tu, menginsafi diri sendiri. Itu baik, bukan tidak baik. Kadang-kadang mikir tentang kita dengan Allah Ta'ala lebih baik pada sembahyang pun kadang-kadang dalam perkataan tabi'in. Sebab dia boleh memberi perubahan. Kalau orang sembahyang tak mikir lah, betul sembahyang dia tak betul sama macam Fatihah. Tapi apabila dia mikir, kena belajar juga Fatihah ni. Apabila jumpa tu, baru tahu tak betul Fatihah. Dia kalau tak mikir tak mari. Duk baca salah situ. Kadang-kadang fikir memberi satu kesan besar. Jadi malam Ramadan seperti malam 27 malam ni sekurang-kurang ada dalam hati kita, kenapa saya jadi gini mun? Tuan tu orang kita umur dah soalnya 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun lah. Tapi dengan Allah Ta'ala jadi gini. Sekurang-kurang mari kesedaran, keinsafan. Jadi malam-malam 10 akhir inilah malam-malam yang sangat makbul dah. Waktu Nabi kita bila 10 akhir dia akan iktikaf. Nawayak pada umat dia setahun sekali ni saja season kita untuk dengan Tuhan. Wasyafi'i wal watri. Hak ni banyak sikit. Demi semaya fardu yang genap, demi semaya fardu yang ganjil. Maknanya doa selepas semaya fardu makbul. Doa selepas semaya fardu adalah makbul. Jadi dalam setahun beginilah. Dan wal-laili idza yasri, dan malam hari setiap malam apabila berlalu hingga waktu sahur. Jadi inilah 4 dalam setahun, kalau boleh jangan miss. 1 setahun iaitu hari raya haji, 10 hari akhir Ramadan, hari ni tahun-tahun belakang. Lepas tu semaya fardu ganjil genap, hari ni tiap hari, dan setiap malam demi malam apabila telah berlalu satu tempoh, ini waktu sebelum sahur. Itu pun waktu makbul. Ambillah kesempatan untuk berdoa pada Allah Ta'ala. Beritahu segala-gala. Nak dunia, beritahu nak dunia supaya berkat. Nak akhirat, beritahu nak akhirat supaya sempurna. Apabila manusia diberi taufik boleh guna malam-malam ini untuk Allah Ta'ala, maka orang itu hari-hari lain beres berlaku. Mana sepuluh orang tahu dia panggil lubuk ikan, proyek game mata Allahu Akbar 10,000 boleh. Tak ada sejak. Sebab lubuk dia kan. Ni untuk malam 2 malam 3 malam balik-balik tu saja. Apa? Bukan season ni lah, bukan tempat ni. Jadi apabila tempat-tempat ni Allah beritahu sebagai tempat rawatan untuk hamba dia guna, maka apabila hamba dia guna tempat ni, dia tidak akan dirosakkan oleh dunia. Kemudian Allah beritahu hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Memang pada sumpahan tempat waktu ini sumpahan sangat-sangat besar pengajarannya bagi orang yang ada hijri, orang yang ada akal waras sebagai manusia. Dia akan guna 4 waktu ni dalam setahun untuk dia berdoa kepada Allah. Memang pada yang demikian 4 perkara merupakan sumpahan Allah Ta'ala tadi, lidhi hijri adalah sumpahan sangat-sangat besar bagi orang yang ada akal. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, kalau tidak guna masa-masa gini, manusia akan jadi degil. Degil punya degil teruk-teruk. Degil biasa pada degil teruk-teruk. Allah Ta'ala beritahu golongan-golongan yang tidak guna kesempatan semasa dunia untuk berdoa kepada Allah, sehingga dia jadi golongan yang ditakdirkan neraka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu tahu bagaimana Allah telah lakukan terhadap kaum Ad bin Iram. Kaum Ad bin Iram.
Zatil imad, yang memiliki bangunan yang tinggi, memiliki tubuh badan yang tinggi, memiliki kekuatan yang besar. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang tidak pernah dicipta seumpama itu besar tubuh manusia, kuat gagah berani seperti kaum. Tidakkah kamu tahu kaum Samud alladzina jabu sakhra bil wad, yang telah memahat gunung Garnet di wadi sana untuk buat rumah. Dan tidakkah kamu tengok Firaun Dil Autad, yang memiliki kemah-kemah tertera yang sekali ramah. Alladzina taghaw fil bilad, golongan yang telah melampaui batas di bumi Mesir sana. Fa aktsaru fiha al fasad, mereka sangat membuat kerosakan, banyak sekali membuat kerosakan di sana. Lalu akhirnya fa sabba alaihim rabbuka sauta adzab, lalu Allah Taala menimpa ke atas mereka, Tuhan kamu menimpa ke atas mereka itu sauta adzab, satu pukulan azab. Sehingga mari ke dunia dengan segala-gala ada belaka, balik ke akhirat menderita selama-lama dalam neraka. Sebab apa? Sebab kesempatan untuk rapat dengan Allah yang Allah bagi peluang, dia tidak guna. Dah tak siah ni ambil ni. Mana gitu. Tak siah ni ambil ni. Dia tak boleh dua pilihan ada. Ni kanan kiri. Tak mau kanan, dia akan kiri. Dia tidak ada tengah. Apabila Allah offer tempat waktu ni, kalau tak saya guna, maka kamu akan guna benda lain. Mana gitu. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan kamu itu sentiasa mengawasi. Maknanya dia tidak duduk saja macam-macam kita. Allah Ta'ala sentiasa mengurus dan mentadbir makhluk dia, tidak pernah tidur dan tidak mengatur. Dan kita telah baca sebelum ini. Kul dalam surah apa ni? Dalam surah Ar-Rahman. Huwa fi sya'ni, dalam surah Ahmad, huwa fi sya'ni, mana sentiasa dia mengurus dan mentadbir hamba. Kemudian Allah Ta'ala beritahu tentang manusia yang tidak ambil kesempatan waktu untuk berdoa. Kesempatan waktu ni akan jadi gini. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, maka adapun jenis manusia ini, kalaulah tidak dia jenis orang yang guna waktu baik, idza mabtalahu rabbuhu, apabila Tuhan yang ujinya, fa akramahu, Tuhan zahirkan kemuliaan padanya dengan memberi, wa na'amahu, Tuhan bagi kepada dia boleh berseronok dengan pemberian. Fa yaqulu rabbi akraman, dia berkata Tuhanku telah memuliakan aku. Makna menjadikan dunia adalah merupakan ukuran kasih sayang Allah. Wa amma idza mabtalahu, dan apabila manusia itu diuji oleh Tuhannya, faqadara alaihi rizqahu, disempit dan dipayahkan rezekinya, fa yaqulu, dia beritahu rabbi ahanani, Tuhanku telah menghinakannya. Penghinaan kemuliaan dijadikan dunia sebagai neraca. Kehinaan dan kemuliaan dijadikan dunia sebagai neraca. Ini orang yang tidak memahami. Kala, tidak begitu. Dunia bukan sebagai ukuran. Dunia bukan sebagai ukuran. Ini syikayat. Allah beritahu, bal la tukrimuna al-yatim, bahkan kamu tidak pandai guna dunia, sehingga kamu tidak boleh memuliakan anak yatim dengan dunia itu. Allah sebut sini beberapa perkara yang manusia dengan harta dia akan menderita. Anak yatim dah mak dia tak ada, kadang-kadang mak dia tak ada, hak betul-betul tak ada, nyapok dia. Anak yatim ni dia kecil, pak tak ada, dan dia berhajat pada kasih sayang ayah, tak ada juga. Sekurang-kurangnya kamu muliakan dia supaya dia rasa dia macam ada ayah, gosok kepala dia pun tak boleh. Ni dia tak boleh. Dunia sekarang orang lain tidak peduli rasa. Hak sepatut pedulinya anak yatim, orang lain tak apa. Orang lain, anak yatim ni sepatutnya tidak boleh dibiarkan. Ni sebutan kampung anak yatim seorang tu ya, dia juga terabai. Ini dunia punya masalah. Sebab apa kita tanya? Sebab sibuk dunia. Orang hak patut kita tolong dalam dunia ni tidak ramai pun tak boleh tolong juga. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tidak memberi galakan kepada orang kaya bagi makan kepada orang miskin. Orang kaya tu sama telah lah. Orang yang mana-mana orang pun kalau dah tak ada duit, sekurang-kurangnya ada perasaan simpati kepada orang miskin. Saya tak ada benda tolong bagi ke dia, rakat-rakat ke apa. Nyanyo dia tu tak apa dah. Makna Allah beritahu biar ada sifat dalam dunia ni, prihatin, tanggungjawab, supaya orang lain yang lebih menderita daripada kita dapat diberi oleh Allah Ta'ala kepada dia kebaikan. Jangan dengan sebab dunia orang miskin terabai. Memang kita kata kita tak ada duit, tak ada duit tak apa, tolong beritahu pada orang ada duit, orang ni ada masalah.
Mana bagi orang ada duit lebih-lebih lagi lah. Yang ketiga, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kamu memakai harta pusaka, makan sungguh-sungguh, sehingga harga kamu tu nak lebih lagi. Sedangkan harta pusaka ni bukan hak kamu cari. Harta pusaka orang lain cari, boleh free. Tapi boleh free dengan tidak cari pun nak lagi lebih dah tu. Saya benar orang mana gitu. Apabila saya benar orang, saya benar sedikit lagi saya, hingga kamu telah mendahaka, ya Allah, bukan setakat saya benar kamu cari, saya benar orang lain cari. Ini dahsyat manusia ni. Kita biasa cari hak kita cari, hak orang beri kan. Kalau ada apa, tak ada apa, tak suruh saya mana, sebab orang beri kan. Ni manusia sampai tahap dunia, duduk atas dunia ni, kalau dia tidak usaha rapatkan diri pada Allah, harta orang lain pun dia sayang. Dalam ayat yang kita akan baca, orang lain nak bagi harta dia pada orang lain pun dia serah sakit hati. Bukan harta dia, harta orang lain. Orang lain tu nak bagi kepada orang lain, dia tak boleh terima perkataan. Jadi kalau dunia jadi gini dalam hati mereka, maka ini adalah alamat orang yang tidak selamat. Jadi inilah perkara, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu kasih dan cinta harta hubban jamma, cinta kasih berlebih-lebihan. Yang dikenaki dengan berlebih-lebihan ni hingga tergendala syariat. Kalau tidak tergendala syariat, tidak berlebihan dia panggil. Dia panggil okey, tak ada masalah. Takhwif ukhrawi, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Tidak sekali-kali apabila bumi akan digoncang sekuat-kuatnya, jadilah kiamat. Dan akhirat nanti pula, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala akan zahir, malaikat akan zahir. Hal keadaan malaikat ketika itu bersedia untuk mendengar keputusan daripada Allah Ta'ala dalam saf-saf. Waji ayyauma idzin bi jahannam, dan akan dibawa tunjuk neraka jahannam oleh orang yang akan tengok neraka jahannam. Akan dibawa tunjuk neraka jahannam kepada orang yang akan tengok neraka jahannam. Dalam pada mahsyar ni, orang-orang yang boleh tengok, orang yang akan masuk dalam akan tengok. Seperti mana kita beritahu kemarin. Nah, yauma idzin, pada hari itulah yatadzakkarul insan, baru ingat sungguh-sungguh manusia, baru sedar sungguh-sungguh manusia bahawasanya dia ni memang silap dah. Tapi wa anna lahu dzikra, apa guna lagi kesedaran pada waktu itu bagi dia. Memang semua orang gitulah kau. Sampai sana baru Allah laku. Tapi apa guna lagi? Dia Allah saja gitu mana? Yaqulu, dia akan kata pada masa tu, ya laitani, alangkah celakanya aku, alangkah betuahnya aku, qaddamtu li hayati, aku telah melakukan sesuatu dan aku telah hantar untuk kehidupan aku ini. Alangkah betuahnya aku, kalaulah masa dunia dulu, qaddamtu, aku telah hantar sesuatu amal, mana aku telah buat li hayati, untuk kehidupan aku yang kekal abadi sini. Tapi dah tidak ada dah. Duk ya lain tani gitu, alangkah betuah, barang tak lewat dah. Allah beritahu ini akhirat, sekali saja pergi dan tidak boleh lagi kembali. Fa yauma idzi, pada hari itulah, la yu'adzibu 'adzabahu ahad, tidak ada seseorang pun yang mengazab dan menyiksa seperti mana Allah Taala, dan tidak ada satu orang pun yang menangkap dan ikat seperti mana Allah Taala. Mana manusia tidak boleh lari, dan manusia akan diazab dan hukum Allah Taala sangat-sangat berat. Tapi bagi orang yang guna waktu-waktu tadi untuk berdoa, waktu fajar hari raya haji, malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 akhir Ramadan, pagi-pagi atau sia-sia hari 10 awal Zulhijjah, selepas fardu dan selepas akhir malam, maka ini waktu-waktu yang Allah sebutkan ini, maka dia akan diberi kemudahan untuk taat. Dia beri kemudahan untuk taat. Sebab waktu-waktu tadi pria yang Allah Ta'ala setiapkan setiap tahun ni untuk dia berdoa, dan makbul doa dia tidak akan ditolak. Apabila dia makbul doa, segala urusan jadilah kau. Dia sebenarnya atas rasa Allah Ta'ala mengiyakan doa dia, lulus kan? Bila Allah luluskan doa, maka beres. Amal doa makbul hendak. Jangan fikir makbul, fikir boleh doa kan tak? Sebab apabila satu orang itu Allah nak bagi, Allah akan bagi taufik berdoa. Kalau satu orang itu Allah tak akan bagi, Allah tak akan bagi taufik berdoa.
Sayyidina Umar kata, saya tak fikir maku tak maku, saya fikir boleh berdoa ke tak. Sebab saya yakin apabila saya boleh berdoa, bermakna Allah akan bagi. Betul tak? Betul. Ini kata-kata Sayyidina Umar. Di antara orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, yang mana kalau Nabi kata, kalau ada lagi orang yang boleh jadi Nabi, Umar boleh jadi Nabi. Sebab banyak idea-idea yang dia bagi kepada Nabi ini, Allah Ta'ala tu wahyu. Berbelah-belah perkara yang berlaku. Dia salah satu perkara dia kata, aku tidak fikir sangat kamu makbul tidak makbul. Aku hanya fikir kamu berdoa atau tidak. Sebab apabila diberi taufik berdoa, mana sesuatu Allah akan bagi. Doalah, mudah sekali. Doalah, mudah sekali. Kemudian ayat 27 ni, natijah sebab doa. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Arah Tuhan jadi mudah tenang. Apa boleh buat ni? Sebab Tuhan suruh kan? Tenang mengikuti segala perintah Allah, kerana sebab kasih sayang dia pada Allah. Tenang ni mana tidak, kita panggil dia, kita tidak hal hasil, tidak suruh kokak langsung, tak suruh tak suruh apa pun, suruh betul-betul lazat. Sebab Allah suruh. Ini satu gambaran yang kita kenal kok. Tenang kat mana ni ustaz? Tenang ni. Orang kasih pada Allah, cinta pada Allah, setiap hukum Allah sepahit mana sekalipun, dia tetapkan rasa manis. Maka apabila dalam dunia dia begitu, semua perintah syariat Allah Ta'ala manis berlaku, semua penderakan Allah Ta'ala pahit berlaku. Maka bila nak hati tu panggil lah orang jiwa seperti ni, wahai jiwa-jiwa yang penuh tenang dalam mentaati, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu menghadap Tuhan kamu, hal kata kamu akan berpuas hati, segala balasan yang akan diberi, dan kamu juga Allah Ta'ala sangat redha. Sebab boleh jadi hamba yang sangat setia. Maka apabila telah jadi hamba, fadkhuli fi ibadik, maka apabila kamu telah boleh taat setia, sebab kamu zahirkan pengabdian, masuklah kamu dalam hamba-hambaku yang taat setia. Apabila sabit kamu ni hamba yang taat setia, wadkhuli jannati, masuklah dalam syurga. Hamba taat setia itulah asal. Surah Balad